Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang kepada kamu di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang melazimi mendapingi Al-Quran. Sudah dekat dengan Ramadan nanti, jumhur ulama berpendapat, bukan jumhur lah, boleh dikatakan ijma' ulama berpendapat bahawa wajib bagi kita khatam Quran sekali seumur hidup. Wajib bagi kita khatam Quran sekali seumur hidup. Ceklah tuan-tuan dah khatam Quran belum? Kalau belum, belajar Ustaz Mus, datang sini, biar baca sampai habis. Dan jumhur ulama berpendapat sunat untuk kita khatam Quran sekali dalam bulan Ramadan. Sunat, kalau mampu. Kalau tak mampu, tak apalah, kita baca sebanyak mana yang kita mampu. Sebab disunat sahaja. Yang wajib tu seumur hidup, sekali seumur hidup. Tak apalah kita dah khatam dulu 10 tahun dulu, atau 20 tahun dulu. Tapi kalau boleh buat lagi banyak, lagi baguslah. Kerana Al-Quran ini kita akan, Allah pesan, Nabi pesan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain, akan dikatakan kepada penghuni syurga nanti, naiklah. Dalam syurga tu naik ke atas lagi tinggi, sebagaimana sebanyak mana tangga, sebanyak mana yang kamu baca di dunia dulu. Banyak mana kita baca ayat Quran dalam di dunia masa kita hidup, Allah akan naik. Kamu baca banyak dulu, 3,000 anak tangga contoh, 3,000 ayat kamu baca, khatam berkali-kali contoh kan. Maka naiklah 3,000 anak tangga di dalam syurga, naik makin tinggi. Ada berapa banyak Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Bersempena dengan dekat dengan Ramadan ini. Jadi itu adalah antara 6 perkara yang Nabi pesan untuk kita kerjakan setiap hari sebagai zikir harian kita ataupun amalan seharian kita. Tak dapat buat banyak, buat sikit tak apa tuan-tuan. Dan zikir saya sebut tadi paling tidak pun 100 kali sehari, 100 kali sehari. 100 ini sekejap saja. Tuan-tuan duduk ni dapat 100 lah, selesai untuk hari ini. Esok pula buat 100 lagi. Al-Quran ni paling tidak bacalah walaupun setengah muka surat setiap hari. Tak pandai baca, belajar. Tak boleh jadi alasan jumpa dengan Allah, ya Allah aku tak pandai baca Quran. Allah kata aku bagi kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Tak ada masa untuk belajar Quran. Tak boleh jawab kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ustaz-ustaz aku hadirkan di dunia ini. Di surau ada, di masjid ada, di mana-mana pun ada ustaz. Belajarlah dengan ustaz, belajar dengan imam, bergerak dengan Al-Quran, kan? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi pada malam ini saya nak bawa satu tajuk dalam bab solat kita, dalam kitab amalan yang disukir oleh Nabi SAW. Satu je malam ni, sebab saya nak berbicara berkenaan dengan nisfu Sya'ban dan juga Ramadan yang lain, kan? Jadi kita nak ambil berkat kitab ini dalam bab solat lagi, menggantikan solat malam pada waktu siang. Menggantikan solat malam pada waktu siang. Pada bulan yang lepas kita berbicara berkenaan solat malam baginda. Nabi solat malam macam mana? Ada berapa rakaat? 11 rakaat yang Nabi suka. Dan apakah bacaan-bacaan yang Nabi suka baca dalam solat malam baginda, tahajud kan, atau qiyam. Kalau Nabi terlepas macam mana? Ada juga ke? Ada. Waktu dia, masa dia yang Nabi terlepas solat malam. Kenapa? Sebab Nabi pun manusia biasa. Kita baca hadis, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW juga boleh sakit dan mempunyai suatu keperluan yang tidak dapat dihindarkan seperti kita semua. Nabi pun ada sakit juga, kan? Kalau sakit tak dapat nak bangun malam tentu, ketika perang dan sebagainya, tertidur. Dalam bab solat tahajud yang selalu baginda lakukan setiap malam, kadang-kadang baginda juga tidak sempat untuk melakukannya. Ada juga, bukan setiap malam, tapi tidak malam tu memang seolah-olah seperti wajib. Tapi ada juga Allah nak tunjuk bahawa Nabi ini manusia biasa. Ada juga terlepas, sekali sekala sahaja. Sangat-sangat jarang. Mungkin sekali atau dua kali seumur hidup baginda. Kita ni berbeza dengan kita. Kita ni sangat-sangat jarang solat malam. Nabi sangat-sangat jarang tinggal solat malam. Termasuk saya, tuan-tuan. Kita sepatutnya kita terbalik dengan Nabi. Sepatutnya kita sama dengan Nabi. Tak boleh banyak pun, sikit tak apa. Jadi kita terbalik. Jadi Nabi buat macam mana? Ia berkemungkinan disebabkan sakit, atau mungkin disebabkan perkara-perkara yang lain yang bersifat manusiawi. Tertidur, kan?
ada urusan ketika perang nak solat malam macam mana, memang tak sempat. Perang, orang nak serang kiri, kanan, depan, belakang, contohlah kan, kita tak tahu. Namun demikian seandainya baginda tidak menunaikan solat malamnya, baginda biasa menggantikannya pada waktu siang. Nabi ganti, tak lepas malam, Nabi ganti siang hari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 raka'ah. Rawahu Muslim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas, tidak dapat menunaikan solat malamnya disebabkan sakit atau hal-hal yang lain, baginda solat pada waktu siang 12 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Malam Nabi suka solat berapa rakaat tuan-tuan? Dan puan-puan ada kat belakang tak nampak. 11 rakaat, itu sudah bincang, saya sudah sebut 11 rakaat. 8 rakaat tahajud atau berkenaan dengan tahajud itulah, dan 3 rakaat witir, jadi 11 tiap-tiap malam. Sebab itulah solat tarawih baginda pun 11. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi ini buat solat malam. Solat malam ni tidak lebih daripada 11 rakaat. Atau masuk tarawih lah, kita buat 8 tarawih kan, 3 witir, sama lah tu, lebih kurang tu kan. Tu yang buat 20 tu cerita lain. Yang buat 20 tu cerita lain. Kita bincang mata sebelah tu. Sebab sini pun buat sebelah kan. Kau buat 20. Buat 20 tinggal Ustaz Mus dengan Bila je lah. Yang lain pergi mana? Kedai mamak. Sana kedai mamak dekat. Tak apa, buat 8. Nabi buat 8 je. Campur 11 witir. Okey. Jadi settle lah. Pada malam tersebut ada tazkirah ke tak ada? Ada tazkirah ke? Tak ada lah apa. Ada tazkirah. Kalau tak ada, baca Quran, tazkirah dengan Quran sahaja. Jadi baginda solat pada waktu siang, maksudnya baginda menggantikannya dengan menunaikan solat malamnya di waktu siang. Dia ada dua pendapat ulama Nabi siang hari ni. Satu pandangan mengatakan Nabi qada'an, solat sunat tahajud qada'an. Tapi Nabi buat 12, tak boleh lah buat 11. Sebab 11 ni malam dia ada witir, siang hari tak ada witir dah. Nabi buat 12 lebih. Qada'an. Satu lagi ulama mengatakan adaan, tapi solat yang lain. Solat apa? Solat sunat duha. Nabi buat 12 rakaat duha sebagai menggantikan solat malam baginda yang baginda tinggal, atau solat sunat yang lain. Suruh Isra' ke. Macam-macam lagi buat siang. Solat sunat tasbih boleh buat siang hari. Tasbih ni boleh buat malam dan boleh buat siang hari. Tapi 4 rakaat jugalah. Siang tu, malam tu sunat buat 4 rakaat dengan 2 salam. Dan malam, siang hari 4 rakaat boleh dibuat dengan 1 salam. Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih Nabi buat. Itu dikhilaf. Tak apalah nak kira yang mana. Dalam hadis lain, riwayat Ibnu Umar daripada Umar Al-Khattab, dia radhiyallahu anhu disebutkan, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-laili. Rawahu Muslim. Barang siapa yang tidur sebelum membaca hizb atau amalan yang lain yang biasa dia kerjakan di malam hari, lalu dia membacanya antara solat fajar dan solat zuhur, ini solat subuh dan solat zuhur, maka pahalanya dicatat seolah-olah dia membacanya di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Bab bacaan pada malam. Bacaan Nabi suka baca apa malam? Surah Al-Mulk antaranya. Kat sini belum baca lagi. Mungkin suatu hari nanti boleh mula dengan Al-Mulk. Mula sikit-sikit dulu. Kebanyakan banyak surau dalam masjid di Lembah Kelang dia dah mula dah baca Al-Mulk selepas Isyak. Buat laminate apa tu? Laminate Al-Quran tu 2 muka surat, surah Al-Mulk ni 30 ayat dah baca. Tak dapat baca malam, baca siang hari, antara subuh dengan zuhur Nabi sebut. Dapat pahala seolah-olah kita baca pada waktu malam. Apakah kelebihan baca Al-Mulk ni? Al-Mulk ni dia jadi peguam bela kita dalam kubur. Tuan-tuan, dalam kubur ni tak ada dah kita dengan malaikat. Antara kita dengan malaikat. Kalau yang ni dengan cacing, dengan tanah. Tapi hakikatnya kita dengan malaikat. Malaikat tanya tak boleh jawab, tapi akan ada peguam bela kita dalam kubur. Siapakah peguam bela dia? Nama dia surah Al-Mulk, yang kita baca tiap-tiap malam sebelum kita tidur. Nabi suruh baca.
Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dan Imam At-Tirmidzi, disebutkan daripada Anas bin Malik, kalau tak silap saya, dia mengatakan Nabi tidak akan tidur pada waktu malam kecuali membaca 2 surah. Surah apa? Al-Mulk dengan surah As-Sajdah. 2 surah. Banyak pula Ustaz, tadi 1 ni tambah pula 1 lagi jadi 2. 1 dia lagi Ustaz. Gini, kalau baru nak mula, kita mula dengan surah Al-Mulk dulu. Tak baca kat sini, kita tak sempat baca sini, kita baca kat rumah. Siapa-siapa yang baca, dia 30 ayat. Kalau bacaan yang laju tu 30 ayat tak sampai 10 minit, 7 minit ni bacaan yang laju. Bacaan yang slow-slow, orang Kelantan panggil anjur. Baca anjur. Anjur ni, Kelantan anjur dia slow, perlahan-lahan. Bacaan perlahan dalam 10 minit atau 11 minit. Settle. Baca. Tak dapat baca malam, terlupa, bacalah subuh esok. Di antara subuh dengan zuhur, dapat pahala seperti baca malam ni. Dan surah Sajadah. Kemudian kita mula dengan Al-Mulk, kemudian baru kita start. As-Sajadah pun 30 ayat tuan-tuan. 30 ayat saja. Bacaan yang laju sama 7 minit. Dua surah tu kalau kita baca laju, baca bacaan kita tu laju lah, kita baca kita selalu baca contoh 14 minit dah settle. Lagi laju dalam 12 minit, 13 minit dah settle. Nabi ajar kepada kita. Tak dapat baca malam, baca siang hari, antara subuh dengan zuhur. Dan bacaan-bacaan lain yang kita baca, seolah-olah pahala dia dicatat, seolah-olah dia membacanya di malam hari. Apakah kelebihan surah As-Sajdah? Tidak disebutkan dalam hadis. Tapi Nabi tak tidur sebelum Nabi baca surah As-Sajdah. Al-Mulk Nabi sebut, dia jadi peguam bela. Dia akan melindungi kita dalam kubur daripada seksaan kubur. Malaikat nak seksa tak boleh jawab, datang surah Al-Mulk. Dia kata dia selalu baca aku masa dia masih hidup dulu. Aku akan jadi pembela dia dalam kubur. Jangan azab dia. Ni peguam bela kita. Kan masuk dalam mahkamah kena ada peguam bela. Nak mencabar atau nak lawan dengan pendakwa raya. Pendakwa raya siapa? Malaikat. Peguam bela kita siapa? Surah Al-Mulk tuan-tuan. Baca kalau boleh tiap malam. Nabi suruh baca tiap malam. Ambil masa sikit sebelum tidur. Biasa kita duduk baca WhatsApp je. Baca WhatsApp 15 minit kita tak sedar. Facebook dan sebagainya. Tengok video lagi tak sedar. Sejam. Macam-macam yang lucu-lucu. Tapi Allah suruh baca surah Al-Mulk 7 minit je tuan-tuan. Tak pandai baca, belajar, datang sini, belajar dengan Ustaz Mus. Jadi seandainya seseorang telah biasa menunaikan solat malam, lalu dia tidak mengerjakannya disebabkan sakit atau hal-hal yang lain, maka sepatutnya dia mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu menggantikannya di waktu siang. Ini yang saya buat, kadang-kadang terlepas, kadang-kadang tersedar subuh. Kita dah set alarm tu pukul 5 set, pukul 5 subuh lagi saya 3 kali, 5.30 lagi. Kadang-kadang tersedar dengan azan subuh juga, sebab nak bangun qiyam. Cuma terlepas. Siang hari saya akan tiru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ganti solat. Ganti itu macam mana saya buat? Dari bentuk solat duha saya akan lebihkan. Solat duha lebihkan, jadi 6 rakaat ke 8 rakaat ke. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa Nabi buat macam tu? Nabi tak nak mensia-siakan peribadah baginda. Ibadah yang biasa dia buat malam terlepas, macam mana Allah ruginya? Tak apa, esok ada kita qada atau kita kerjakan dengan kita tambah rakaat solat-solat yang biasa kita buat pada siang hari. Rugi kalau kita tak buat tuan-tuan. Tak dapat banyak, buat sikit pun tak apa. 2 rakaat. Tak dapat 11, buat 2 rakaat tak apa. 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Saya dah sebut dah 3 rakaat settle. 3 rakaat ni jangan buat 1 salam lah, sebab dia solat yang berbeza. Buat 2 salam, 1 salam untuk tahajud dan 1 salam untuk witir. 5 minit je, paling lama 6 minit, dan kita berdoa. Jadi saya nak pergi pada malam ni. Itu habis bab solat, bab yang kita baca kitab ni habis. Saya ambil 1 topik je malam ni, itu menggantikan. Lepas tu saya akan masuk yang kedua pada malam ni, berkenaan dengan nisfu Sya'ban kita malam ni. Nisfu separuh Sya'ban. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan juga Imam At-Tabarani. Hadis tu hadis sahih. An Mu'adz bin Jabal
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khulqihi atau khalqihi li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyajin. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Malam ni tuan-tuan, Dia mengampuni makhluk kecuali dua golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berbuat syirik, yang mengerjakan syirik, orang yang mensyirikkan Allah. Dan yang kedua, orang yang bermusuhan antara satu dengan yang lain. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan juga Imam At-Tabarani. Hadis ini hadis sahih. Pada malam ni Allah akan datang. Allah akan tengok, melihat kepada hamba Dia pada malam ni pun. Tiap-tiap malam yang lain Allah tak tengok ke? Ni tengok malam yang special malam ni. Tengok dengan mata, dengan penuh rahmat dan keberkatan, tuan-tuan. Dan Dia akan ampunkan dosa. Tunggu siapa je yang minta, atau tak minta pun Allah akan ampunkan dosa. Dalam hadis disebutkan tadi, kecuali dua golongan yang Allah tak tengok. Dia tak tengok pun dua golongan pada malam. Apatah lagi ampun dosa. Yang pertama, orang yang mengerjakan syirik, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Syirik ni menduakan atau mempersekutukan Allah, baik dari sudut perbuatan, baik dari sudut niat, baik dari sudut perkataan. Ini dosa yang paling besar, dosa syirik ini. Dia ranking nombor 1. Janganlah kita buat. Kalau terbuat macam mana Ustaz? Minta ampun dan maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi suruh kita perbanyakkan la ilaha illallah setiap hari. Dia memperbaharui iman kita. Kod kita tak tahu. Tersilap sebenarnya. Tersilap ke ke, tapi melibatkan iman, dia akan boleh terbatal. Jadi macam mana la ilaha illallah banyak-banyak, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Syirik. Yang kedua, orang yang saling berkelahi, tuan-tuan. Sebab itulah ramai kita tengok, kita dapat mesej pada malam ni, saya minta maaf bersempena dengan malam nisfu Sya'ban, saya minta ampun dan maaf. Sebab apa? Sebab sabda Nabi tu, orang yang berkelahi tu, kita tak tahu kan, kadang-kadang kita buat orang sakit hati. Jadi kita minta ampun dan maaf pada orang. Orang yang berkelahi, saling berkelahi, Allah tak tengok dan Allah tak ampunkan dosa dia pada malam ni tu. Kita ada tak? Kita cek. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita mesej, kita tanya, kita minta maaf dengan siapa yang kita pernah menyakiti hati, sengaja ataupun tidak sengaja. Adakah amalan khusus yang Nabi buat pada malam ni? Tak ada. Tak ada amalan khusus, tapi amalan umum ada. Nabi suruh perbanyakkan apa? 2 benda, tuan-tuan. 3. Yang pertama, perbanyakkan solat pada malam ni. Solat selain yang solat fardu lah, solat sunat. Bila ya? Malam ni kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan, bangun awal sikit pada malam ni. Subuh sekarang dalam 6 suku. Bangun awal sikit, 5 suku ke, 5.5 ke, solat beberapa rakaat yang boleh. Kemudian Nabi suruh perbanyakkan apa? Perbanyakkan istighfar. Dan yang ketiga, Nabi suruh perbanyakkan doa. Kata Imam Asy-Syafi'i, ni pendapat imam kita, Imam Asy-Syafi'i, dia kata ada terdapat 5 malam yang mustajab doa. 5 malam yang mustajab doa. Saya tak nak sebut 5 ni. Kalau sebut 5 ni, tuan-tuan tak ingat pun. Saya sebut 1 je. Malam nisfu Sya'ban. Malam ni kata Imam Syafi'i dalam kitab dalam kitab Al-Um, kitab induk, kitab yang paling utama bagi Imam Syafi'i dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada 5 malam, 5 waktu yang mustajab doa dalam setahun. Saya tak nak sebut yang 4 lagi tu, tanya saya kemudian. Saya nak sebut 1 je, malam ni nisfu Sya'ban. Jadi kita berdoa, solat, istighfar, dan kita banyak-banyakkan berdoa pada malam ni. Kan? Ingat lagi tak kalau kat kampung dulu? Saya ingat lagi kat kampung, malam nisfu Sya'ban kita buat apa? Baca Yasin 3 kali. Lembah Kelang tak ada lah, tak ada buat dah. Sekali pun tak apa. Tak apa, tak ada masalah nak baca ke tak nak baca ke. Tapi kita ada kuliah, kita dah dapat pahala dah. Kenapa? Setiap kali baca tu ada doa yang tertentu. Kalau siapa ingat lah. Kat kampung kecil-kecil dulu.
Dia buat 3 kali. Ada lagi kat kampung, ada lagi yang buat, tapi kebanyakan yang tak buat. Ada yang buat baca sekali je, ada yang buat tazkirah macam ni, kuliah. Tak apa, ada pengisian yang kosong saja. Rugi. Sebab malam ni Allah nak bagi. Allah tengok kita dan Allah nak bagi pengampunan dia pada kita. Kita rebutlah malam ni. Kita tak nampak. Sebab tu tak bersungguh. Ni saya bawa, saya nak cerita supaya kita bersungguh. Memang kita tak nampak, tapi bila kita akan nampak di akhirat nanti, kita terlepas Allah. Banyak dah rupa-rupanya nisfu Sya'ban yang aku terlepas dalam hidup aku. Aku dah hidup, umur saya 45 tahun tuan-tuan. Kita tolaklah 15 tahun tu balik, maka 30 tahun. 30 tahun dah jumpa nisfu Sya'ban. Apa yang kita buat, saya buat. Cuba juga masa kecil-kecil tu memang baca Yasin setiap malam. Akhir kat KL tak ada dah baca Yasin. Kita berkuliah pula. Kalau tak ada kuliah, kita hadir kuliah, dengar kuliah, dan apa dapat manfaat. Dan pada waktu malam nanti bangun awal sikit tuan-tuan pada malam ni. Tuan-tuan dan puan, bangun awal sikit. Kunci jam awal sikit. Kalau rasa pukul 5 tu awal sangat, 5 sangat, awal sangat Ustaz. 5 suku. 5 suku pun awal sangat, 5 setengah sedang elok. Bangun masuk toilet 10 minit, 5.40. Kita solat, kita dapat solat beberapa rakaat tu. Baru nak solat apa Ustaz? Yang pertama, solat sunat taubat. Sebarang solat yang kita kerjakan pada waktu malam, tengah malam, dikira sebagai qiyam, dikira sebagai tahajud. Selesai kita solat taubat, kita solat hajat tuan-tuan. Sempat 5.40, kita akan ada masa dalam 35 minit sebelum azan subuh. Sempat. Solat taubat 2 rakaat je. 2 rakaat dalam 3 minit, 4 minit settle. Selepas tu kita istighfar 100 kali, minta ampun dengan Allah. Ambil masa 2-3 minit lagi situ, 3-4 minit. Kemudian kita bangun dan kita solat hajat tuan-tuan. Apa yang kita nak, Nabi suruh berdoa kan. Kita banyak sikit berdoa pada malam. Apa yang kita nak, saya tak tahu hajat tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan ada kat belakang. Jadi tuan-tuan yang tahu, minta pada malam ni. Allah nak makbulkan malam ni. Dalam bulan Ramadan lagi bang. Tapi bulan Ramadan kita tak jumpa, belum jumpa lagi. Tak tahu kita jumpa ke tak. Malam ni insya-Allah kita dah jumpa dah ni. Kemudian nak solat apa Ustaz? Ada masa lagi Ustaz, dalam 15 minit lagi. Tadi tu kita buat 15 minit contoh. Ada 15, ada 20 minit lagi. Contohlah. Saya tak tahu tuan-tuan bangun pukul apa. Kemudian baru solat tahajud 2 rakaat. Atau buat 4 rakaat. Dan kemudian tutup dengan witir. Kalau dapat buat 3 rakaat lagi bagus witir. Kalau nak buat witir sebelum tidur, malam ni kita sebelum tidur kita witir, maka selepas bangun tak payah buat witir lah. Kalau belum witir, maka kita witir 3. Kalau tak sempat Ustaz, ada 2 minit, 3 minit sebelum azan, kalau kita solat witir 1 rakaat. Doa lagi, istighfar. Solat, istighfar dan doa. Banyak-banyak pada malam. Dan kena cerita pada orang lain yang tak hadir ni. Tak hadir. Ni ada video ni, boleh boleh share nanti. Yang tuan-tuan dengar pada malam ni kena amal tau. Yang kata tak apa dah Ustaz, saya dengar pun tak apa dah dapat pahala. Tak cukup. Allah akan tanya nanti, kamu dengar dulu pada malam tu ada ustaz sebut tu, ustaz ni sebut tu, kamu amal ke tak? Tak boleh jawab depan Allah. Kalau amal kita boleh, ya aku amal. Allah tak tahu ke? Allah tahu. Tapi nak dialog dia, kita akan ada dialog di padang mahsyar nanti. Orang lain nak dengar kat belakang. Orang lain tak tahu. Allah memang maha mengetahui dah. Kemudian yang kedua, kita dengar, kita amal. Kita dengar, kita amal. Yang ketiga, kita kena cerita pada orang lain. Kalau kita dengar, kita amal, kita tak cerita pada orang lain, Allah akan tanya juga, yang kamu amal, tak ada tak kamu cerita pada ahli keluarga kamu, kawan-kawan kamu, sahabat kamu, tak boleh nak jawab. Contohnya cerita je juga, malam ni 10 Sya'ban, kita bangun awal sikit lah. Nak solat 2 rakaat pun tak apa, nak minta ampun dengan Allah, nak minta berdoa kepada Allah, apa saja yang, sebab malam ni malam yang mustajab doa. Sebab kita nak menuju Ramadan. Ramadan dalam 15 hari. Tadi ada orang pesan pada saya, sikit lagi masa 5 minit sebelum azan. Dia bisik pada saya, ada haji. Dia kata, Ustaz, cerita sikit pada pasal Ramadan. Pasal Ramadan kita dah tahu dah sebenarnya, cuma nak bagi peringatan. Ramadan ni
puasa lah. Tapi yang paling utama dalam bulan Ramadan bukan puasa saja, solat. Solat ni ramai orang terlepas pandang Nabi pesan kepada kita solat ni, solat 5 waktu kalau boleh dalam bulan Ramadan. Kita solat waktu secara berjemaah, jangan tinggal. 30 hari tu 150 waktu kita berjemaah. Mana 150 sebab 30 kali 5. Berazam, aku nak 150 waktu aku nak berjemaah. Terlepas jemaah di mana kita berjemaah dengan adik keluarga kita. Kalau boleh jangan terlepaslah. Dan kemudian banyakkan solat-solat sunat. Sebab apa? Solat sunat ni dia ada pahala-pahala tambahan. Dalam bulan biasa dia sunat, dalam bulan Ramadan dia pahala lagi tambah. Hadis menyebut pahala solat sunat dia jadi wajib dalam bulan Ramadan, jadi pahala wajib seolah-olah mengerjakan. Tapi hadis tu hadis dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Tapi ada hadis dhaif ni kita boleh pakai sebagai fadail amal. Maknanya dia yang kita buat sunat tu ada pahala tambahan lebih banyak daripada bulan biasa. Kenapa saya fokus pada solat? Sebab ramai di kalangan kita yang puasa tapi solat tak. Agak-agak Allah terima ke tak? Confirm tak terima tuan-tuan. Sebab apa? Sebab benda yang pertama, amalan yang pertama yang Allah akan tanya di padang mahsyar adalah solat. Solat tak lepas, habis semua. Nanti dia kata, ya Allah, aku puasa dulu 45 tahun masa aku hidup. Aku puasa tak puasa, tapi kamu tak solat, aku tak terima. Itu natijah dia. Sebab tu saya fokus solat dulu. Dan jangan tinggal terawih lah. Terawih 8 rakaat dengan witir. Witir ni Nabi subat setiap malam dalam bulan Ramadan ni. Terawih dengan witir, saya nak pesan terawih dengan witir ni tuan-tuan, pergi mana-mana nanti solat terawih dengan witir sekali dengan imam. Jangan sibuk nak balik. Selepas selesai solat tu imam naik untuk witir, balik kata tak apa, aku nak solat kat rumah mana. Jangan. Nabi pesan nak pahala penuh terawih pada malam tersebut, solat dengan imam sehingga imam balik baru kita balik. Kita solat tarawih, kemudian witir kita buat kat rumah. Sedangkan imam solat witir kat sini, kita tak dapat pahala penuh. Dia kata tak apalah Ustaz, afdal solat kat rumah. Afdal solat yang lain. Solat pada waktu malam dalam bulan Ramadan, afdal dengan imam sampai imam balik. Kita ikut, imam naik lift pun kita ikut sama. Nak ceritanya selesai. Ramai kan selepas witir, selepas tarawih tu witir, dia bangun. Pandai dia. Oh nak ajar, dia tak datang. Ketika kuliah, ustaz-ustaz dah ajar, dia tak datang. Lepas tu dia pandai-pandai sendiri. Dia tak ada. Ada pahala, adalah pahala tarawih tu, pahala witir dia tak dapat. Tak dapat sepenuhnya. Sebab pahala penuh, contoh Allah nak bagi 100 solat tarawih dengan witir pada malam tersebut. Dia solat tarawih saja mungkin dia dapat dalam 70 atau 80 saja. Kemudian apa lagi? Sebab rukun puasa ni ada 2 je tuan-tuan. Niat dengan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya tak masuklah pada mana perkara-perkara yang membatalkan puasa. Boleh ulang kaji sendiri. Jangan buka je perkara-perkara yang membatalkan puasa. Buka tengok apa. Kita pun sudah maklumlah sebenarnya. Ulang kaji balik. Ulang kaji. Ingat, dalam bulan Ramadan ni banyakkan juga tadi tu, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Antara bulan yang mustajab doa adalah waktu yang mustajab doa, dan orang yang mustajab doa orang yang berpuasa.